Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri Know Your Doa, dan hari ini insya-Allah kita akan membincangkan doa yang kedua dalam buku Inilah Doaku. Kita cari doa yang kedua, kita akan jumpa doa ni, iaitu Sayyidul Istighfar. Okey, baiklah, kalau kita tengok dalam buku Inilah Doaku, doa ni berada di muka surat yang ke-10. Sebelum ni kita dah sentuh tajuk-tajuk bahasa Arab yang ada dalam doa-doa yang ada dalam buku ni juga. So insya-Allah dalam tajuk ataupun siri kali ni kita akan tengok doa Sayyidul Istighfar, ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai penghulu bagi doa mohon keampunan. Sayyid adalah penghulu, macam kita sebut Sayyidina Muhammad kan, penghulu Nabi kita iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid dekat sini maksudnya adalah penghulu, dan istighfar adalah mohon keampunan. Bila kita sebut istighfar tu maksudnya adalah kita nak sebut sesuatu untuk mohon keampunan. Astaghfirullah contohnya. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bedah doa ni, dan juga kita akan tengok tajuk nahwu ataupun tajuk grammar bahasa Arab, iaitu dhamir. Kita sebut sebagai dhamir dalam bahasa Melayunya ialah kata ganti nama. Mungkin sebelum ni sesiapa yang dah tengok tajuk ataupun siri Know Your Doa sebelum ni, kita dah sentuh tajuk ismun, iaitu kata nama, ataupun fi'lun, kata kerja, ataupun harfun, huruf, ataupun kita boleh sebut sebagai kata sendi ataupun kata hubung. Okey, jadi hari ini kita nak masuk lagi dalam tajuk kata ganti nama, ataupun kita sebut sebagai dhamir. Dhamir ni dia berada di bawah ismun. Okey, semua perkataan yang ada dalam bahasa Arab kita boleh bahagi kepada tiga tu kan, ismun, fi'lun dengan harfun. Jadi dhamir ni yang kita nak belajar hari ni dalam doa ni, kita boleh letak dia di bawah kata nama ataupun ismun. Jadi mula-mula kita nak tengok dulu cara untuk kita baca doa Sayyidul Istighfar. Okey, doa ni kita dah biasa baca sebenarnya. Okey, biasanya kita baca dalam maksurat kan, pada waktu pagi, pada waktu petang. Okay, kalau kita sebut istighfar ni, semua orang tahu istighfar tu astaghfirullah yang biasa kita baca selepas solat kan. Okey, cuma Sayyidul Istighfar, apa beza dia dengan istighfar? Istighfar tu adalah satu cara untuk kita mohon keampunan daripada Allah. Dan Sayyidul Istighfar ni apa pula? Dia adalah cara, istighfar ni dia banyak siuh ataupun banyak cara. So antara salah satu caranya yang paling senang adalah astaghfirullah. Dalam hadis ada sebut, Nabi lepas solat dia sebut astaghfirullah 3 kali kan. Dan ada juga cara yang lain, iaitu astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Sayyidul Istighfar ni adalah salah satu cara yang lain lah selain daripada kita sebut astaghfirullah kan. Okey, kita boleh juga baca Sayyidul Istighfar. Dia adalah salah satu bentuk doa juga. Okey, dan dia adalah Sayyidul Istighfar sebab apa? Sebab bila kita nak mohon sesuatu kepada Allah, kita nak mohon keampunan, nak mohon perlindungan, antara adab-adab yang kita boleh buat adalah kita perlu memuji Allah terlebih dahulu. Jadi dalam Sayyidul Istighfar ni kita boleh tengoklah, dia tak terus mulakan dengan astaghfirullah kan. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya siuh ataupun dia punya cara tu lebih panjang, agak panjang daripada istighfar yang biasa kita guna. Jadi tak ada masalah, kita boleh guna mana-mana yang kita nak. Cuma yang ni dalam Sayyidul Istighfar sebab dia dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah dulu, dan dia ada konsep-konsep. Kalau nanti kita akan tengok maksud dia ada konsep rububiyah, dia ada konsep ubudiyah dekat sini. Allahumma, ya Allah, engkau Tuhanku, anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Biasanya doa, selain daripada kita start dengan Rabbi ghafirli, Rabbi kan, Rabbi tu maksud dia Tuhanku, ataupun kita boleh translate sebagai wahai Tuhanku. Kita boleh juga gunakan Allahumma, wahai Tuhanku, anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku, Rabbi. Jadi dekat sini kita mengakui bahawa Allah itu adalah Rabbi, Tuhan kita. Dia ada konsep rububiyah dekat sini. Kita mengakui yang Allah itu adalah
pencipta ataupun pemilik ataupun pentadbir alam ni. Okay, kita puji Allah dulu. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kalimah la ilaha illallah ataupun la ilaha illa anta ni kesan besar sebenarnya kalau kita berdoa menggunakan perkataan ini. Sebabnya kalau kita tengok contoh sebelum ni yang ada dalam Quran, Nabi Yunus waktu dia berada dalam perut ikan paus kan, cara dia berdoa adalah dia sebut dulu perkataan ni kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So kalau kita nak berdoa, afdal juga, lebih baik juga kalau kita mulakan dengan la ilaha illa anta. Dan la ilaha illa anta ni juga kita boleh namakan dia. Kalau macam doa yang kita baca sekarang ni adalah sayyidul istighfar, kalau la ilaha illa anta ni adalah sayyidul azkar, penghulu segala zikir. Jadi kita nak tengok ayat seterusnya. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, wa ana, dan aku, abduka, adalah hambamu. Kita mengakui yang kita ni adalah hamba Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita. Wa ana ala ahdika, aku akan setia pada perjanjianku padamu. Okay, jadi dekat sini kita mengakui dulu kita ni hamba kan. Ayat sebelum ni kita adalah hamba dan dekat sini kita cakap aku ni akan setia pada perjanjianku padamu. Apa perjanjian kita dengan Tuhan? Untuk mentauhidkan Allah, mengikuti segala apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Wa wa'dika, dan aku yakin pada janjimu. Jadi bila kita buat apa yang Allah suruh ni, kita yakin juga Allah akan bagi balasan dia kepada kita. Kalau kita buat baik, insya-Allah ada syurga untuk kita, berupa syurga untukku. Mastata'tu, dengan sedaya upayaku. Kita akan menjadi hamba dan kita akan buat apa yang Allah suruh dan kita yakin kepada segala janji-janji Allah itu dengan sedaya upaya. Tengok ayat seterusnya. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Okay, a'udzubika ni adalah perkataan yang kita selalu guna juga bila kita nak baca Quran, kita sebut a'udzubillah kan. A'udzubika ni maksudnya aku berlindung kepadamu. Min syarri, dari kejahatan, ma sana'tu, yang aku lakukan. Okay, biasanya bila kita nak mohon perlindungan, kita akan sebut okay, a'udzubika. A'udzubillah, kita nak baca Quran, kita sebut a'udzubillah. Okay, kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, Maryam bila dia nak meminta perlindungan kepada Allah daripada perkara-perkara yang buruk, dia sebut apa? Inni a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bila dia nak meminta perlindungan daripada rasa was-was, dia sebut apa? Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Okay, ada perkataan a'udzu, perlindungan. Kita minta perlindungan daripada Allah. Okay, ayat seterusnya adalah abu ulaka, aku mengakui binikmatika alayya, nikmatmu kepadaku. Abu ni pengakuan kita. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Seterusnya wa abu ulaka bidzambi faghfirli. Yang tadi kita mengiktiraf nikmat Allah kepada kita. Itu adalah salah satu cara untuk kita bersyukur kan. Okay, bersyukur ni selain daripada kita sebut Alhamdulillah yang biasa kita buat lah, kita sebut Alhamdulillah. Cara yang lainnya adalah kita mengakui, oh banyak Allah bagi nikmat kepada kita sebenarnya. Okay, jadi yang kedua ni kita mengakui dosa kita pula. Kalau tadi cara bersyukur, kalau kita mengakui dosa, itu adalah cara untuk kita pun meminta Allah menghapuskan dosa kita. Jadi kita mengakui dosa kita, jadi kita sebut faghfirli, maka ampunilah aku. Innahu, sesungguhnya, la yaghfiru, tiada yang mengampuni, az-zunuba. Zunuba ni adalah jamak kepada zam, iaitu dosa-dosa. Illa, kecuali engkau. Jadi ini adalah maksud daripada Sayyidul Istighfar yang kita biasa baca daripada maksurat pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kalau kita tengok istighfarnya, biasanya lah istighfar kan astaghfirullah kan. Kalau kita tengok dalam ayat ni, mana perkataan istighfar? Ada dekat sini kan, faghfirli, ada kat bawah-bawah sikit. Sebab apa? Sebab kat atas ni kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah dulu kan. Okay, barulah kita meminta ampun kepada Allah. Faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis bab Sayyidul Istighfar dan juga dia punya maksud. Sekarang kita nak tengok kepada tajuk grammar kita pula. Okay, tajuk bahasa Arab. Kita nak sentuh tajuk dhamir. Dhamir ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai kata ganti nama. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, kata ganti nama ni yang kita pernah belajar lah sebelum ni. Contohnya macam saya, awak, dia.
kami, kita bagi tiga bahagian kan. Yang pertama adalah kata ganti nama pertama. Contoh macam saya, beta, patik, kami. Orang yang bercakap tu kita panggil sebagai kata ganti nama yang pertama. Kalau kata ganti nama kedua pula, kita tengah bercakap dengan orang tu. Awak, kamu. Okay, dan juga kata ganti nama ketiga, kita tengah cerita tentang seseorang. Dia, mereka. Jadi bahasa Arab pun sama. Kita boleh bahagikan, dia ada banyak bahagian lah sebenarnya. Kalau bahasa Melayu kita bahagikan ikut 3 tu kan. Dan juga mungkin kita bahagi ikut status kan. Contoh macam saya. Okay, saya biasanya kita guna dengan siapa? Aku kita guna dengan siapa? Beta siapa? Okay, itu bahagi ikut status. Okay, cuma bahasa Arab ni dia banyak sikit bahagian dia. Okay, kita tengok dekat sini. Yang pertama kita boleh bahagi kata ganti nama ni kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah dhamair al-munfasilah. Maksud dia dhamir yang berpisah. Berpisah ni maksudnya dhamir ni dia tak bergabung dengan perkataan seterusnya. Okey, kalau ad-dhamair al-muttasilah dia bergabung. Maksudnya kita tak boleh guna hu ni seorang-seorang macam tu. Mesti ada perkataan sebelum ni. Sebab tu saya buat macam ni. Dia sambung. Maksudnya sebelum dia ni ada perkataan. Kalau huwa ni tak payah sambung dengan perkataan lain. Dia boleh guna macam tu. Huwa je. Tapi kalau hu ni kena ada perkataan sebelum ni. Barulah kita boleh guna hu ni. Okey, itu salah satu beza dia. Itu salah satu pembahagian dia. Dhamair munfasilah dengan muttasilah. Kita nak tengok dua-dua hari ni. Kemudian kita boleh tengok pembahagian dari segi kata ganti nama juga. Okey, daripada huwa sampai hunna ni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau kita tengok maksud dekat sini, huwa dia. Tapi untuk siapa? Untuk seorang lelaki. Contoh macam Ahmad kan. Kita tak nak sebut Ahmad. Kita boleh sebutlah huwa. Dia Ahmad. Huwa Ahmad. Sebab seorang lelaki. Okay. Kalau untuk 2 orang lelaki pula, huma. Kalau hum, untuk 3 orang lelaki. Ataupun lebih. Lebih daripada 2, kalau lelaki kita sebut hum lah. Okay. Dia perempuan. Hiya. Mereka berdua perempuan. Huma. Mereka semua perempuan, hunna. Jadi, mereka berdua, mereka semua, ni kita boleh bahagikan dia kepada kata ganti nama yang ketiga lah. Kalau dalam bahasa Melayunya. Kalau dalam bahasa Arab, kita sebut sebagai dhamir al-ghaib. Yang kita tak nampak. Ghaib tu yang kita tak nampak kan. Daripada huwa sampai hunna ni. Sebab tu saya warnakan dengan warna pink ni. Untuk kita bezakan antara kata ganti nama yang keberapa. Okey, ini kata ganti nama yang ketiga. Kita nak masuk kata ganti nama yang kedua pula. Yang kedua ni maksudnya kita tengah bercakap dengan dia. Dia ada depan mata kita. Anta, awak untuk seorang lelaki. Okey, kalau depan kita ada seorang lelaki, kita guna anta. Okey, kalau awak berdua untuk 2 orang lelaki pula, antuma. Kalau awak semua lelaki, 3L ni maksudnya lebih daripada 2 lah. Cuma dia kena lelaki. Antum. Anti, awak seorang perempuan. Antuma, awak berdua tapi kena perempuan. Sebenarnya kalau 2 dia sama je. Kalau kita tengok ni, mereka berdua huma. Kalau mereka berdua perempuan pun kita guna huma. Awak berdua lelaki, antuma. Awak berdua perempuan, antuma. Sama kan? Jadi kalau 2 ni dia tak ada perbezaan dari segi sebutan tu. Sama je. Okay. Antunna, awak semua perempuan. Okay. Untuk perempuan, kalau ramai yang ada depan kita tengah bercakap dengan ramai perempuan, kita boleh guna antunna. Okey, ini untuk kata ganti nama yang kedua. Kata ganti nama yang pertama pula, ana, saya, nahnu, kami. Okey, kalau kita tengok dekat atas ni, kenapa kata ganti nama yang ketiga dan yang kedua ni banyak? Tapi kata ganti nama yang pertama ni ada 2 je. Sebabnya, kalau kata ganti nama pertama ni, kita tak bezakan dari segi jantina. Maksudnya, kalau ana tu, untuk lelaki, untuk perempuan boleh guna. Tak kisahlah kalau contoh saya yang bercakap ni perempuan kan. Saya tetap guna ana. Okay, lelaki pun ana. Okay, kami sama juga. Kalau ramai, kami nahnu. Kalau kami perempuan pun kita guna nahnu juga. Tapi yang ni banyak sebab apa? Sebab dia bezakan antara lelaki dan perempuan. Kalau awak seorang lelaki, anta. Kalau awak seorang perempuan, anti. Itu beza dia. Dan dia juga bahagi ikut bilangan. Anta untuk seorang, antuma untuk 2, antum untuk ramai. Sebab tu dia banyak sikit. Ini untuk dhamir munfasil. So, bila kita nak guna dhamir munfasil ni? Okay, dhamir munfasil ni, dalam kebanyakan keadaan, dia akan duduk di awal ayat. Kita nak explain tentang seseorang kan? Kalau kita nak explain tentang diri kita kan? Ana muallimatun. Saya seorang guru. Kita nak explain, kita nak cerita yang saya ni adalah seorang guru. Nahnu tullabun. Kami semua ni
pelajar. Jadi nak introduce ni, nak bagi tahu kami ni pelajar, ataupun anta talibun, awak seorang pelajar. Kita guna dhamir munfasil ni bila kita nak explain, kita nak describe, kita nak cerita tentang seseorang. Kalau huwa dia seorang, kalau hum dia ramai. Kita ikut benda yang kita nak cerita tu ada berapa. Okey, itu untuk dhamir al-munfasil. Kalau dhamir muttasil ni pula, dia lebih kepada milik. Contoh, kalau kita sebut huwa abun. Huwa abun. Apa maksud dia? Maksud dia adalah dia ialah seorang ayah. Maksudnya kita nak explain, nak describe dia ni siapa? Dia ni seorang ayah. Tapi kalau kita nak guna hu ni biasa kita kena letak dekat belakang. Dia tak boleh jadi hu abu. Kita kena letak perkataan dulu kat depan. Abuhu. Abuhu. Apa maksud abuhu? Ayahnya. Huwa abun, dia ni ayah. Kita nak explain, dia ni siapa? Dia ni ayah. Kalau kita sebut abuhu, kita nak cakap itu adalah ayah milik dia. Nampak? Beza Yang atas ni nak describe ataupun nak explain. Yang bawah ni nak cerita tentang milik ayah dia. Ataupun kalau kita sebut kitabuhu. Kitabuhu maksudnya buku dia. Hu ni untuk seorang lelaki. Dia seorang lelaki kan? Kalau buku tu milik ramai pelajar, okey, dalam satu kelas tu ada ramai pelajar kan? Lepas tu kita sebut kita buku. Tak boleh sebut kita buku dulu lah. Sebab dalam kelas tu ada ramai orang. Ramai pelajar lelaki. Kita buku. Okey, itu beza antara dhamir munfasil dengan muttasil. Munfasil kita nak explain. Kalau muttasil kita nak bagi tahu milik. Kita balik kepada doa tadi, kita cuba cari mana dhamir yang ada dekat sini. Kalau dhamir munfasil ataupun dhamir yang berpisah ni kita senanglah nak cari kan, sebab kita boleh hafal huwa huma hum. Kalau dhamir muttasil kita cuba cari dekat belakang perkataan. Allahumma anta. Okey, anta ni adalah dhamir munfasil. Anta maksud dia awak, engkau. Wahai Tuhanku, engkau. Rabbi. Rabbi ni ada juga dhamir dekat sini. Ya kan? Rabbi, Tuhanku. Kalau kita tengok translation pun, kalau kita jumpa aku, engkau, kami, itu semua adalah dhamir kan? Ataupun kata ganti nama. Kita tengok lagi. La ilaha illa anta. Okay, kita jumpa lagi satu. Anta. Engkau. Tiada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani. Okay, dekat sini kita ada dhamir. Kita ada ya. Okay, ya ni maksud dia ana. Dia dekat belakang. Kita tak boleh letak khalaqtana. Dia jadi khalaqtani. Ana tu kena tukar jadi ya. Wa ana abduka. Dan aku ini adalah abduka. Abduka ada ka dekat sini. So ka ni adalah dhamir muttasil yang berada di belakang. Okey. Dia abduka ni kalau duduk depan dia jadi anta. Kalau dia berada di belakang perkataan abduka ni kena jadi ka. Abduka maksud dia adalah hamba-mu. Hamba kamu. Hamba siapa? Hamba-mu. Jadi dia menunjukkan pemilikan kan? Okey, wa ana. Okey, ada lagi ana dekat sini. So dia adalah dhamir ala ahdika. Okey, ka ni pun sama. Dia adalah anta. Cuma dia duduk dekat belakang. Wa wa'dika. Okey, pun sama juga. Mastata'tu. A'udzubika. Okey, ada lagi ka dekat sini. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Dekat sini dia banyak ka dengan ana lah. Sebab kita tengah bercakap dengan Tuhan kan. Tuhan itu kita guna dhamir anta. Okey, dan saya ni ana. Okay, kita minta kepada Tuhan. Ka bini'matika. Ada lagi. Alayya. Okey, alayya ni, ya ni maksud dia saya. Alayya. Sama macam khalaqtani. Cuma kenapa dia baca alayya bukan baris ya baris mati. Kalau kita tengok dekat sini sepatutnya ya baris mati kan. Sebab huruf jar ni asalnya adalah ala. Cumanya bila ala tu bercampur dengan ya, asalnya adalah ala. Tapi kalau dia bercampur dengan ya ni ya maksud dia ana kan. Sebab sama kan. Jadi kita gabungkan dua-dua ya ni, dia akan jadi alayya. Macam ni. Okey. Alayya. Sebenarnya dia ada dua ya lah dekat sini. Wa abu'u laka. Okey, ada ka lagi. Bizambi. Ada ya dekat sini. Maksud dia ana. Faghfir li. Pun sama juga. Maksud dia ana.
innahu. Okey, ada lagi satu dhamir yang baru selain daripada anta dengan ana, iaitu innahu. Hu ni maksud dia apa? Huwa. Dia berasal daripada huwa kan, tapi bila kita letak belakang dia jadi hu. La yaghfiru dzunuba illa anta. Okey. Jadi alhamdulillah dalam sesi kali ini kita dapat belajarlah sedikit sebanyak tentang beza antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Biasanya kita dengar dhamir munfasil lah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dhamir muttasil ni sebenarnya kita biasa sebut, tapi kita jaranglah tahu dia adalah dhamir sebenarnya. Okey, sebab dia berada di belakang. Kadang-kadang kita tak perasan sangat. Khalaqtani, abduka, okey. Jadi insya-Allah semoga perkongsian daripada sesi kali ini bermanfaat, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya dalam Know Your Dua. Kita akan belajar lagi tajuk-tajuk yang baru insya-Allah. Jadi setakat ini sajalah perkongsian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله.